الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan sekali lagi rasa syukur dan rasa syukur di atas nikmat panjangnya umur yang Allah kurniakan pada kita ini, sehingga kan pada malam yang baik ini sekali lagi kita akan mengikuti siri Mau'izah Hasanah yang kita mulakan pada semalam. Dan malam ini kita meneruskan perbincangan kita tentang satu tajuk yang penting dalam hidup kita, yang diajar supaya kita memendekkan angan-angan dalam hidup kita dan jangan kita panjang angan-angan kita. Dengan satu cara yang diajar dalam Islam ialah kita sentiasa mengingati kematian. Bila kita diajar supaya mengingati kematian ini, ramai di kalangan kita tanya, sebab apa kita kena ingat pada kematian ini? Kerana dalam hidup kita ni tak ramai orang yang hidup sibuk nak membicarakan tentang kematian. Tetapi orang sibuk bagaimana untuk membicarakan tentang kenikmatan di dunia yang sementara ini. Saya telah jelaskan pada kalian semua pada pengajian kita pada semalam, di mana hidup kita ini tidak berakhir dengan perjalanan hidup di dunia sahaja. Tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini ada lagi alam yang perlu kita lalui dalam hidup kita ini. Alam yang kita kena lalui lepas pada kita hidup di dunia ini yang disebut dengan alam barzah. Kemudian kita kena hidup juga di alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Kemudian kita kena hidup lagi di alam yang kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Oleh kerana perjalanan hidup kita ini tidak terhenti dengan dunia sahaja, maka kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni kita kena buat persiapan untuk nak hidup di alam-alam yang saya sebut tadi. Kerana orang yang hidup sentiasa fikir tentang dunia saja, maka dia akan terikat hidup dia dengan dunia ini, sehingga kan dia terlupa tentang persiapan dia untuk dia nak hidup di alam-alam yang lain itu. Saya dah sebut bahkan dalam perbincangan kita kemarin tentang mengenai dalam hidup kita ni, pada diri kitanya jangan kita ni terikat dan terlekat dengan dunia, jangan. Ramai di kalangan kita bila sebut saja hidup, dia fikir bagaimana nak makan, bagaimana nak tidur bangun, bagaimana, sekadar itu saja yang dia fikir. Kita buat contoh dalam suasana kita PKP ini, pergerakan dalam keadaan yang terhad yang kita diminta supaya duduk dalam rumah masing-masing ini. Ada di kalangan kita bila berada di suasana sebegini, sibuk masing-masing cari makanan, kerap berulang-alik untuk makan saja. Ada di kalangan kita terlentang untuk tengok televisyen, ataupun kita membelek talian-talian ataupun handphone kita dan sebagainya. Ada di kalangan kita
sibuk membaca berita-berita orang yang mati, orang siapa yang mati, bagaimana COVID-19 ini dan sebagainya. Ada di kalangan kita akhir-akhir ni jadi rimas dalam hidup dia, kerana putaran hidup dia hanya sekitar yang disebut dengan kehidupan dunia. Dan mereka celek mata pagi, mereka fikir macam mana nak beli barang lagi, macam mana nak yang ni, macam mana yang tu. Tapi mereka tak fikir tentang satu lagi benda yang kita kena fikir dalam diri kita ni. Biar kita ni kalau boleh sampai satu ketika kita ni termenung dan terdiam seorang-seorang. Fikir apa dia? Fikir lepas pada kita menghadap depan Allah, kita nak bawa apa sebenarnya dalam hidup kita ni. Bila kita menghadap depan Allah, cukup ke amalan yang ada pada diri kita ni? Kalau kita rasa cukup pada diri kita, barulah kita boleh rehat, baru kita boleh tenang. Tapi kalau sekiranya kita ni, amalan kita, saya sendiri tak fikir yang saya ataupun para penonton dan sahabat-sahabat rasa cukup dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, masih lagi kita tak cukup nak minta syurga Firdaus Allah. Kita nak pergi pada 3 alam. Alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian alam yang disebut dengan alam yang namakan dengan alam syurga ataupun neraka. 3 alam di hadapan kita ni memerlukan persiapan yang kuat dalam hidup kita. Lalu amalan kita yang dalam kita buat ini cukup tak cukup? Patutnya dalam musim tempoh PKP ini, di kalangan kita ini, pergerakan terhad yang disusun oleh kerajaan supaya tak berkembang virus ini, kita betulkan baliklah yang disebut dengan amalan-amalan kita. Cuba duduk dengan keluarga kita baca Al-Quran Karim. Cuba kita dengar yang disebut dengan bacaan Al-Quran Karim anak-anak kita. Cuba kita zikir banyak-banyak di kalangan kita. Cuba di kalangan kita ni perhati balik amalan-amalan yang tertinggal dalam hidup kita ni. Banyaklah. Mungkin musim ini merupakan musim yang terbaik untuk kita nak betulkan balik pada diri kita ini. Kenapa kita kena buat macam tu? Kerana kita fikir tentang mati. Lepas pada kita mati ni, benda apa yang terjadi? Satu, Islam datang, Islam susun. Hidup ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, banyakkan mengingati kematian. Banyakkan mengingati mati. Mati ni kena ingat pada diri kita. Ingat mati ni maksudnya apa dia? Bukan kita nak suruh sebut mati begitu, tidak. Tapi ingat bagaimana saat roh kita nak dicabut daripada jasad kita. Cuba kita bayangkan di saat mana kita ni diusung jenazah kita. Cuba kita bayangkan di saat mana orang bawa jenazah kita sampai ke kuburan, dikebumi jenazah kita. Cuba kita bayangkan suasana yang sebegini. Cuba bayang bila orang letak jenazah kita, orang tutup jalian lahat kita, tinggal begitu saja. Lalu dalam keadaan demikian, apa benda yang kita rasa kita nak ada di saat mana kita berada dalam suasana demikian? Malam pertama kita dalam kubur, kemudian malam-malam yang seterusnya, kita dah tinggal dah dunia. Bagaimana kita nak jawab depan malaikat Munkar dan Nakir? Bila disoal, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma. Tanya soalan-soalan sebegini. Agak-agak kita boleh jawab tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar, kalau kamu ada cara berfikir macam tu, tanda kamu cerdik lah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dari kita. Dan kita sebut. Sebab itulah dalam Islam diajar supaya kita ingat terhadap mati. Ingat terhadap mati ni, yang pertama tanda cerdik, kita sebut demikian pada diri kita ni. Yang kedua, bila kita ni sentiasa ingat pada mati, itu satu cara untuk kita nak bersihkan dosa kita dan mula kita rasa tidak tamak terhadap dunia. Ini yang kedua, kita sebut sebab apa? Islam suruh ingat pada mati. Bila kita ingat pada mati, kita cepat nak minta, ya Allah tolong ampun dosa kita dan sebagainya. Yang ketiganya semalam kita sebut saja tentang mati, dia merupakan hiburan bagi orang mukmin. Orang mukmin dia akan rasa terhibur bila sebut saja mati, macam seorang yang berada di perantauan, bila ada peluang untuk balik ke kampung dia rasa macam mana? Demikianlah dengan orang mukmin. Orang mukmin, kampung sebenar kita bukan di dunia, tetapi kampung sebenar kita ialah di akhirat. Akhirat ni kampung sebenar orang mukmin. Dunia ni tempat persinggahan sementara. Orang yang rasa dia balik kampung, tiap kali mana ada je pada diri dia nak peluang balik kampung, dia balik kampung pada diri dia. Kampung tu kampung yang sementara.
Kampung yang sebenar orang mukmin kampung mana? Kampung akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu merupakan tempat yang khairun wa abqa, yang terbaik dan juga lebih kekal dalam hidup kami. Bila orang mukmin ni cerita tentang mati, ingat tentang mati, lega dalam tu badan. Bila orang buat khianat pada kita macam mana pun, kita rasa lapang tu badan kita. Tak apalah orang khianat di dunia. Bila sampai dalam kubur nanti, Allah akan balas balik pengkhianatan yang dilakukan itu. Dalam hidup kita, kita rasa lapang. Bila orang caci maki pada kita, kita rasa lapang dada kita. Tak apalah caci maki di dunia, apa sangat dibandingkan dengan kita masuk dalam kubur nanti. Segala bebanan kita jadi ringan. InsyaAllah kita akan sebut faktor kenapa Islam suruh ingat pada mati ini sendiri. Hari ini kita sambung lagi. Malam ni saya nak sebut berdasar pada satu peristiwa bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya pada Rasulullah, bagaimana seorang itu boleh dihimpun dengan para syuhada? Dikatakan, ya Rasulullah, adakah seorang itu boleh dihimpunkan bersama dengan para syuhada? Ditanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, ya. Rasulullah jawab demikian. Iaitu orang yang mengingati mati pada siang dan malam, hari tidak kurang daripada 20 kali. Rasulullah pesan demikian. Siapa yang kelebihan untuk kita ingat pada mati ni, di mana kitanya, yang keempatnya ialah kitanya dapat berkumpul dengan para syuhada. Yang ni yang besar nilai pada diri kita. Syuhada ni maksudnya orang yang mati syahid. Orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadap depan Allah dalam keadaan mereka berjuang dengan agama Allah. Kelebihan tu banyak. Kelebihan orang mati syahid. Disebut dalam kitabnya, orang yang mati syahid ni, saat mana dia mati, dia tak ada rasa sakarat. Ini kelebihan orang mati syahid. Kemudian orang mati syahid, dikebumikan jenazah dia dengan pakaian dia, dengan darah-darah dia begitu, tanpa disolatkan dan dimandikan dia. Yang solat dia ni siapa dia? Malaikat-malaikat. Darah dia tu kenapa tak dibersihkan waktu mana dia masuk dalam kubur? Kerana kelebihan pada orang mati syahid ini, Allah jadikan pada orang mati syahid ini, darah-darah dia tu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ni, peluang untuk mati syahid ni, dapat ke tak dapat pada diri kita? Nak dapat demikian. Rasulullah, bila tanya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kami nak duduk berkumpul juga dengan orang mati syahid. Kita ni peluang untuk orang yang sebegitu, mungkin kita payah. Lalu Rasulullah kata, peluang kamu bila? Bila kamu banyak mengingati mati pada siang dan juga malam sebanyak 20 kali sehari. 20 kali sehari. Ingat cerita macam kita ni lah. Bila kita duduk dalam majlis sebegini, kita cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan hidup kita ni lepas pada kita menghadap depan Allah. Bagaimana keadaan pada diri kita dan sebagainya. Yang ni dipanggil saat mana kitanya diajar supaya kitanya sentiasa pesan pada diri kita. Ingat pada diri kita, macam mana keadaan aku? Bagaimana peluang pada diri aku? Ingat ni sebanyak mana? 20 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang firman Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah yakni Allah yang menjadikan pada diri kamu dua kejadian. Satu kejadian kematian dan satu lagi kejadian kehidupan. Tujuan apa Allah jadikan mati dan hidup ni? Liyabluwakum. Tujuannya untuk menguji di kalangan kamu. Nak uji je sepanjang kita hidup ni, Allah nak jadikan ujian pada diri kita. Ujian apa? Ujian pada diri kita sendiri. Ujian apa? Ujian dalam berkeluarga. Ujian apa? Ujian dalam kita bermasyarakat. Ni ujian-ujian dalam hidup kita ni, sampai peringkat kita dimatikan oleh Allah. Dengan ujian-ujian ni, Allah bagi ganjaran-ganjaran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kamu bila diuji ini, siapa yang terbaik amalan-amalannya? Siapa yang terbaik dalam dia menjaga amalan-amalan dia sepanjang hidup di atas dunia ini? Sebab tu saya pesan banyak kali kan, kita ni jangan fokus sangat terhadap harta. Jangan fokus sangat terhadap yang disebut dengan rupa. Jangan fokus sangat terhadap yang namakan dengan tahta. Tetapi hidup ni berfokus kepada syurga. Ini cara dalam hidup kita. Jangan kita sibuk dalam hidup kita, harta banyak mana, kedudukan, semua ni Allah dah susun dah untuk diri kita. Yang Allah nak suruh kita ni bersungguh-sungguh dalam hidup apa dia? Macam mana kita nak dapat masuk dalam syurga Allah? Bila kita mati, masuk saja dalam kubur, kita ni menghadap depan Allah,
kita ni nampak nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap semua penonton pada malam ini, sahabat-sahabat yang ada ni di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian. As-Sa'idi menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut, iaitu orang yang paling banyak mengingati kematian di antara kalian, yang paling bersedia untuk menghadapi serta paling takut dan juga sentiasa berwaspada dalam hidup dia. Ini disebutnya, kenapa Allah cerita demikian? Rasulullah kata orang yang paling banyak mengingati kematian. Bila hidup kita ni sentiasa ingat terhadap jumpa dengan mati. Mati ni akan berjumpa. Saya pernah sebut, mati ni macam tembok begitu. Dia tetap begitu. Manakala kita sedang jalan tembok kematian ni, bila sampai masa dia akan tembus juga. Sampai juga pada masa. Cuma Allah tak bagi tahu kat mana, di mana, masa mana tembok kematian ini. Maknanya, dalam hidup kita ni, walaupun umur kita 40 tahun, walaupun umur kita 30 tahun, misal contoh. Tapi kita kena ingat, aku ni akan mati. Aku ni, bila aku mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas setiap amalan-amalan yang aku buat sepanjang aku hidup di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini digambarkan demikian. Ibnu Sabit meriwayatkan bahawa ada seorang yang berzikir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memuji dia. Duduk sebelah Rasulullah sebut, alhamdulillah, bagusnya kamu yang kamu ni berzikir. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana cara dia mengingati kematian? Akan tetapi hal tidak disebut lebih lanjut. Beliau mengatakan tidak lain adalah seperti kalian berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kalian berzikir, tanda kalian sedang mengingati kematian. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Macam kita ni kan, masyarakat kita ni, saya sebut banyak kali dah. Orang kita ni, dalam suasana kita menghadapi COVID-19 ini, ramai di kalangan kita sibuk nak jaga tangan, nak jaga mulut, nak jaga jangan berjangkit yang disebut dengan yang virus COVID ini sendiri. Itu bagus. Saya nak sebut, itu bagus. Tapi jangan kita jaga yang tu je. Tetapi kita kena jaga yang kedua, apa dia? Zikir. Turun daripada rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi-pagi je, bila kita tak bergerak ke mana-mana, turun daripada katil kita tu, dalam rumah je kita berjalan, mulut kita ni sebut Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baca, kemudian baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Kenapa? Kerana bila kalian berzikir, tanda kalian sedang mengingati kematian. Dalam hidup kita ni, lepas pada kita mati nanti, yang boleh menghidupkan kita dalam kubur nanti ialah zikir-zikir kita. Zikir-zikir kita ni yang menghidupkan kita lepas pada kita menghadap depan Allah. Kalau kita tak berzikir di atas dunia ni, waktu mana kita ada peluang untuk berzikir, macam mana kita nak boleh hidup panjang nikmat lepas pada kita mati? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar sahabat ni duduk berzikir sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ni tanda orang ni sedang mengingati kematian. Orang yang macam ni bila dia boleh berzikir dalam hidup dia, tanda dia sedang mengingati kematian pada diri dia. 4. Yang kelimanya, kenapa Islam suruh kita diingat pada kematian ini? Kita akan cepat dan segera bertaubat pada diri kita dan menjadikan bila kita bertaubat melegakan perasaan tu badan kita. Ni kelebihan mengingati kematian. Dalam diri kitanya, sentiasa kita ni taubat dan taubat pada Allah. Bila kita taubat dalam hidup kita, menyebabkan kita ni rasa lapang dada kita. Kenapa kita taubat? Kerana kita kata, kalau aku ni tak sempat menghadap depan Allah, tiba-tiba tak sempat nak taubat, macam mana? Ini yang menyebabkan diri kita ni jadi kelam kabut. Kita pun sekarang taubat dalam hidup kita. Kita ada peluang kan sekarang. Kita ada dosa. Saya yakin, saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa. Rasulullah sebut, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni ada yang buat salah. Takkan kita tak buat salah dalam hidup kita? Tak mungkin lah. Kecuali dia seorang Nabi dan juga Rasul. Nabi dan juga Rasul tentu dia maksum, terjaga dalam hidup mereka.
Tapi manakala kita ni ada yang buat salah, ada yang kita lakukan perkara yang tak betul dalam hidup kita. Bila kita buat salah, macam mana kita nak suruh kita ni boleh bersih daripada dosa-dosa ini? Ingat mati. Bila kita ingat pada kematian, menyebabkan kita pun terangkat tangan kita. Angkat tangan kita, kita pun ingat balik, ya Allah, aku ni pernah dulu makan duit-duit riba, ya Allah. Dulu, ya Allah, aku ni pernah, ya Allah, buat perkara yang dilarang oleh kamu, ya Allah. Aku ni pernah dulu, ya Allah. Kita ni, dalam hidup kita ni, mula pada diri kitanya, kita minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan minta ampun pada Allah, nikmat apa yang tuan-tuan akan dapat? Nikmat ialah kelapangan dada. Lapang dada. Cuba tanya orang yang bertaubat pada Allah. Tanyalah orang-orang yang minta ampun pada Allah. Bila dia minta ampun pada Allah, dia rasa nikmat senikmat-nikmatnya. Tanya orang yang baru masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang baru masuk Islam ni macam baru dia keluar daripada perut ibu dia. Bersihnya dia. Tanya pada orang baru masuk Islam. Mereka akan kata apa dia? Nikmatnya Allah sajalah yang tahu. Sukanya dalam hidup mereka ni. Lapang dada. Kita ni nak suruh dapat nikmat itu juga macam mana? Taubat pada Allah. Minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosa kita ni. Kenapa kita minta ampun pada Allah? Kerana kita ingat kita ni bakal menjadi jenazah. Jangan kita menghadap depan Allah di saat mana dosa-dosa menimbun di belakang kita. Jangan ada seorang pun di kalangan kita ni bila dipanggil menghadap di hadapan Allah, tiba-tiba dosa-dosa ni penuh dah badan kita. Comot kita dengan kekotoran. Kekotoran apa? Kekotoran dosa. Walaupun kain kapan tu nampak putih, walaupun kapas tu warna putih, tapi kena faham, di sebalik kapas warna putih, kain kapan yang warna putih tersebut, kekotoran yang amat dahsyat yang sedang berlaku pada diri kita bila kita ni ada dosa-dosa. Bagaimana kita nak buang dosa-dosa kita ni? Minta ampun pada Allah. Hadis yang serupa diriwayatkan daripada Anas oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Bazzar sebagai hadis yang dalam keadaan hadis yang mausul. Demikian juga yang menurut riwayat Tabrani daripada Sahal Ibn Sa'ad dicerita demikian. Nak cerita sebahagian daripada mereka mengatakan di kalangan mereka sebut, barang siapa yang banyak mengingati kematian, siapa-siapa yang hidup dia ingat sepanjang masa terhadap kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal yang akan berlaku padanya. 3 perkara. Siapa yang ingat pada mati, 3 perkara ni akan berlaku cepat dalam hidup dia. Apa dia? Yang pertama, disegerakan taubatnya. Ini dia akan jadi demikian. Bila kita ni ingat mati, laju je minta ampun, ya Allah. Saya dengar ramai yang telefon pada saya, kadang-kadang pukul 2 pagi telefon. Angkat telefon, kenapa Ustaz? Kenapa ni kita tanya? Kenapa ni pukul 2 pagi telefon pada saya ni? Dia jawab, Ustaz, saya ni buat dosa. Ada seorang budak muda baru ni, pukul 1 pagi lebih, dia telefon pada saya, dia menangis teresak-esak. Saya tanya, kenapa? Ya, Ustaz, saya baru lepas berzina, dia sebut demikian. Na'udzubillah min dzalik. Saya dengar je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, saya ni, apakah Allah akan terima taubat saya, ya Allah? Ustaz dia sebut, apakah Allah akan mengampun dosa saya? Saya tak sengaja, Ustaz dia. Banyaklah dia sebut itu. Tapi saya nak sebutnya gambaran. Orang yang, saya tanya dia, kenapa yang kamu rasa demikian? Dia kata, saya takut mati, Ustaz. Dia sebut terus. Saya teringat, bila saya mati dengan keadaan saya berzina ni macam mana, Ustaz? Menangis dia, meraung dia. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat dalam pada diri kita ni, bila kita ni sentiasa ingat pada kematian, kita akan jadi cepat untuk kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, dilapangkan hatinya. Siapa-siapa yang dalam hidup dia ni, dia sentiasa dalam keadaan yang dia ni berada keadaan dia ingat pada kematian, di antara perkara yang dia akan dapat apa dia? Dia akan lapang dada dia. Dilapangkan dada dia. Kemudian dilapangkan dada dia. Dan yang ketiga, diberi semangat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut demikian. Siapa-siapa yang dalam pada diri dia ni sentiasa dalam hidup dia ni, dianya sentiasa ingat terhadap mati, bersemangat dalam beribadah. Orang tak sabar nak masuk syurga Allah. Dia rasa nikmat pada diri dia. Untuk dianya nampak
Kalau aku mati, tempat aku begini. Kalau aku menghadap depan Allah, aku tak sabar-sabar. Nanti kita akan sampai dalam bab tersebut. Kenapa orang mukmin dia akan jadi rasa nikmat untuk cerita tentang kematian. Dia ada dalam bab-bab yang cerita keadaan yang sedemikian rupa. Sedangkan orang yang melupakan kematian akan ditimpa pada dia 3 hal dalam hidup dia. Siapa-siapa yang tak ingat pada diri dia untuk dia menghadap depan Allah, 3 perkara ni akan terjadi pada dia. Yang pertama, dia akan jadi rasa nak menangguh terhadap taubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia akan jadi. Yang pertama ni, malas dia nak taubat. Kenapa malas nak taubat? Lambat lagi nak mati. Lambat lagi nak menghadap depan Allah. Lambat lagi. Dia akan rasa demikian. Yang ni yang menyebabkan dalam hidup seseorang tersebut menjadikan diri dia suka menangguh. Menangguh terhadap taubat dia. Kemudian yang kedua, akan terjadi pada dia perasaan resah dan tak reda terhadap apa yang berlaku dalam hidup mereka tersebut. Ni, kita kena faham lah. Di kalangan kita kadang-kadang orang kita kan, kita berjumpa dengan orang yang tu tak kena, yang ni tak betul. Segala benda dalam hidup dia semua tak kena. Orang tu tak betul, orang ni tak betul pada diri dia. Ni ada masalah ni. Orang yang macam ni ada masalah. Masalah apa yang sedang berlaku pada dia? Dia tak ingat terhadap mati. Kalau dia ingat terhadap mati, dia fahamlah bahawa hidup atas dunia ni kita kena lalui segala macam jenis manusia atas dunia ni. Allah jadikan bukan hidup nak menjadi sama semua, tidak. Kita akan berjumpa dengan orang yang berperangai macam ni, orang yang berperangai macam ni dalam hidup. Bila kita berjumpa dengan orang-orang macam ni, belajarlah untuk jadi reda dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang, kenapa saya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Tak puas hati memanjang. Punca apa dia? Ni penyakit tak ingat mati ni. Kalau dia ingat pada mati, mana mungkin dia akan jadi demikian dalam hidup dia. 2, yang ketiga, dia akan jadi malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan daripada bila kita hidup dalam keadaan yang kita ni tak rasa nak ingat pada terhadap kematian. Lalu Islam diajar ingat pada mati ni sepanjang masa pada diri kitanya, untuk menjadikan diri kita ni cepat bertaubat dan melapangkan dalam hati kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. At-Tirmizi mengatakan ada 2 hal yang memutuskan aku daripada kenikmatan dunia, iaitu mengingatkan kematian dan mengingatkan keadaan ketika mana berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Tirmizi At-Taimi mengatakan, dia kata ada 2 perkara yang menyebabkan aku rasa hilang nikmat dunia. Bila? Yang pertama, bila ingat mati, aku hilang nikmat dunia. Yang kedua, bila aku mengingatkan bagaimana aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini digambarkan demikian. Kemudian ada Abu Hurairah mengatakan bahawa ada seorang yang pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu datang berjumpa dengan Rasulullah, lalu dia sebut, apa yang menyebabkan aku membenci kematian ya Rasulullah? Lalu Rasulullah tanya balik, apakah kamu mempunyai harta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya. Bila dia sebut ada Rasulullah, kalau kita ni ada Rasulullah lah di sekitar kita ni kan, di sebelah kita ni, mesti kita akan tanya demikian, ya Rasulullah, kenapa saya tak sama dengan sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah? Sahabat-sahabat yang lain tu semua rasa macam nikmat, macam indah je dalam hidup mereka untuk mendapatkan yang namakan dengan ganjaran-ganjaran. Mereka ni macam bersungguh-sungguh je untuk mati. Kenapa ya Rasulullah? Saya tak rasa macam mereka rasa ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, kamu ada harta ke? Rasulullah tanya, kamu ada harta ke? Lalu orang itu menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nafkahkanlah harta kamu itu. Rasulullah sebut, belanja harta. Jangan simpan harta. Harta ni, jangan kita ni nak simpan untuk kita ni atas dunia ni, simpan. Ni penyakit yang tak betul dalam hidup seorang. Dalam hidup kita ni, bila kita ada, kita belanjalah harta benda kita. Sebab tu saya di antara bila pihak kerajaan umum untuk membuka akaun KWSP yang kedua tu, untuk dibenarkan siapa yang tak ada keuangan dan sebagainya, boleh ambil balik harta benda tersebut. Saya ucap tahniah. Saya nak sebut, kita kena ucap tahniah.
Ni tindakan yang betul dalam suasana sebegini. Adapun mulut-mulut orang yang kata sepatutnya kerajaanlah yang bagi, dan yang ni kena simpan untuk hari tua. Siapa yang kata dia boleh sampai sempat tua? Patutnya simpanan untuk siapa? Simpanan untuk kita lah. Masa ni lah kita keluar. Kita keluarkan harta benda kita, guna balik untuk diri kita. Ni ada di kalangan konon-kononnya pakar ekonomi dan sebagainya. Mereka sebut, dia kata, dia tak sepatut dan tak sewajar. Ni bekalan simpanan untuk hari tua. Kita kata tak, Islam bukan dia suruh simpan untuk hari tua. Islam dia suruh kita gunakan harta kita tu untuk kepentingan kita. Duit KWSP akaun yang kedua ni, dia ada beberapa akaun dalam KWSP ni. Oleh demikian, gunalah. Bila kita ambil akaun yang kedua tersebut, kerajaan benarkan sebanyak RM500 sebulan. Maka kita gunalah duit kita tersebut. Ramai mana orang yang simpan, dia menghadap depan, tiba-tiba dia mati. Menghadap depan Allah SWT. Tak sempat nak guna harta benda dia. Dapat pada siapa? Penama dalam KWSP tersebut. Saya pernah pergi ambil duit orang yang pernah diberi, yang dia wakafkan dan dia niat. Yang ni yang sempat dia tulis nama. Dia tulis nama. Penama Ustaz Ahmad Dasuki. Dia tulis nama tersebut. Nama saya. Alhamdulillah. Yang sempat. Lalu diberi nama tersebut, saya gunakan untuk pembinaan masjid di Pulau Langkawi. Alhamdulillah ada lebih kurang 40,000 ke 50,000 duit yang dia bagi tersebut, yang dia niatkan untuk wakafkan sebelum daripada menghadap depan Allah. Tu yang sempat. Ramai mana orang kita ni, bila dia menghadap depan Allah, dia tak sempat nak guna harta benda dia. Rasulullah kata, nafkahkan harta benda kamu. Rasulullah sebut demikian. Kerana hati seorang mukmin itu selalu terikat oleh hartanya. Rasulullah pesan demikian. Kamu belanja harta benda kamu. Jangan kamu simpan harta benda kamu. Belanja. Belanja untuk siapa? Belanja untuk diri kamu. Belanja untuk keluarga kamu. Belanja untuk anak-anak kamu. Belanja untuk jiran tetangga kamu, keluarga kamu. Yas'alukan nas. Mereka bertanya pada kamu. Dalam Al-Quran Karim Allah SWT sebut, mereka bertanya tentang sedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya pada kamu, nak sedekah pada siapa? Sebut. Falil walidain. Belanja untuk kedua ibu bapa kamu. Kemudian wal aqrabin, adik-beradik kamu. Wal yatama, pada anak-anak yatim. Wal masakin, pada orang miskin. Wabnis sabil, dan juga anak-anak yang terlibat dalam perjalanan ataupun permusafiran mereka yang belajar tersebut. Kerana hati orang mukmin ni selalu terikat dengan harta dia. Jika harta itu diinfak, bererti dia lebih suka mendapatkan kematian. Ini cara Rasulullah sebut. Bila harta dia dah mula dia infak dalam hidup dia, itu berarti dia sedang untuk mendapatkan kematian pada dia. Bila dia hidup kita ni, kita sedekah. Lalu kita tanya, kenapa sedekah? Kita guna untuk jalan Allah. Dalam harta benda kita ni, yang orang kita ni, dia simpan harta benda ni. Yang tahu-tahu dia menghadap depan Allah. Orang yang hidup dia bersedekah ni. Bila kita tanya dia, kenapa kamu sedekah? Kerana saya nak hidup balik dalam kubur. Jumpa balik dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik harta benda yang kita infakkan. Tuan-tuan tengok, akan ada depan tu, di bawah tu, ada nombor akaun sekolah saya. Sekolah saya sedang bangunkan Ma'had Tahfiz. Tuan-tuan bolehlah masukkan di nombor akaun tersebut. Infak yang ditulis itu, nombor akaun Matan Center ataupun ada infak operasi tersebut, termasuklah dia panggil demikian. Dan demikian juga dalam akaun Matan Center. Tuan-tuan masukkan. Mudah-mudahan saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi dan saya nak bangunkan masjid di Kuala Terengganu. Ni di antara cara pada diri kita. Sambil-sambil kita dengar ni, tuan-tuan boleh online kan saja ataupun lepas pada ni. Tuan-tuan boleh online, tuan-tuan boleh Maybank to you ataupun kita boleh buat macam-macam cara kita boleh lakukan dalam suasana kita sekarang. Kita infak, jika harta itu diinfak, bererti dia lebih suka untuk mendapatkan kematian. Rasulullah kata, bila kamu banyak berinfak, kamu nak pada kematian. Jika harta itu ditangguh infaknya, bererti dia lebih suka untuk menangguhkan kematian itu. Siapa-siapa yang banyak menyimpan, di antara tanda hati dia sedang tak nak mati. Tak nak mati. Bila kita ni banyak kita bagi, kita infak,
Maknanya apa dia? Aku ni bersedia dah nak menghadap depan Allah. Bersedia dah pada diri kita ni. Tu cara demikian. Sebelum kita infak tu, kalau ada orang dia tanya, Ustaz, di antara infak dan bayar hutang, mana yang perlu? Saya kata bayar hutang yang lebih utama. Bayar hutang. Infak kemudian. Dia kata, kalau begitu Ustaz, kalau saya ada dua peluang. Satu infak, satu lagi bayar hutang. Mana saya kena buat? Buat dua-dua. Senang kita. Buat dua-dua. Di kalangan kita. Infak pun infak, bayar hutang pun bayar hutang. Jangan kita ni, orang kita berhutang pandai. Kita berhutang pandai. Nak bayar payah di kalangan orang kita. Bila mati, harta benda ada, tak terbayar hutang dia. Rugi dalam hidup dia ni. Sa'id Ibn Mansur menuturkan bahawa Abu Darda berkata, nasihat yang baik, nasihat kematian ini nasihat yang baik. Kelengahan yang cepat, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Hari ini berada dalam rumah dan esok sudah berada dalam kubur. Ni ingat betul-betul. Orang yang duduk dalam rumah ni, jangan ingat dalam rumah ni selama-lamanya dalam rumah. Mungkin besok kita dah berada dalam kubur dah. Kita tak tahu. Ramai mana di kalangan kita kata, oh seronoklah sekarang duduk dalam rumah. Seronok. Tapi kita kena ingat, dalam masa yang sama juga, mungkin besok kita bukan dalam rumah dah, dalam kubur dah pada diri kita ni. Yang sebut puas, bosan, banyak masalah dan sebagainya, saya cadangkan pergi ke kubur lah, lebih baik. Pergi ziarah kubur. Pergi duduk seorang-seorang atas kubur. Rasanya polis tak melarang kalau kita seorang-seorang. Duduk atas kubur, tengok suasana dalam kubur macam mana. Tengok suasana di atas kubur tersebut. Untuk nak mengingatkan diri kita ni, bagaimana keadaan pada diri kita bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian yang seterusnya, bila kita ingat pada kematian ini, kita mula meninggalkan kesenangan dan juga perasaan kedengkian dalam kehidupan kita. Ini yang keenam. Yang keenam, bila kita ingat mati, kita tak rasa nak lagi kesenangan atas dunia. Dan juga tertanggal perasaan dengki. Penyakit dengki ni terjadi di antara sebab kenapa? Tak ingat mati lah. Kalau ingat mati, tak nak dengkinya dengan orang. Yang kita jadi dengki, tengok orang tu lawa sikit rasa dengki dah. Tengok rumah orang besar sikit, dengki dah. Dalam hidup kita tengok kenderaan orang mewah, kita rasa dengki dah. Dalam hidup kita ni, nak suruh tanggal kedengkian. Nak suruh kita ni, nak suruh comfort zone sepanjang masa. Hidup kita ni kan ramai mana orang yang dalam hidup dia nak biar dia ni selesa je sepanjang masa. Dia nak rasa tenang je pada diri dia. Demikian. Tiba-tiba dalam hidup dianya satu hari dia akan menghadap depan Allah. Pada diri dia. Bila dia menghadap depan Allah, dia ingat, aku ni akan menghadap depan Allah. Dalam kubur tu selesa ke? Dalam kubur tu. Dalam kubur ni ada aircon ke? Dalam kubur ni ada bantal peluk ke? Dalam kubur ni kita ni ada ke benda demikian? Ada. Kalau sekiranya kita jadi orang mukmin. Tapi kalau kita tak jadi mukmin, kubur tu di antara kawah kepada kawah-kawah neraka. Ingat terhadap mati. Bila kita ingat pada mati, menyebabkan kita ni mula meninggalkan rasa kesenangan ini, tak nak sangat. Sebab tu orang-orang yang alim, orang yang warak-warak, kadang-kadang kita dengar cerita mereka tidur atas buah kelapa. Kadang-kadang kan, tidur atas buah kelapa. Malam-malam bila mereka terjaga je, mereka bangun terus. Mereka bangun tu, solat terus. Orang tanya kenapa? Kalau mati, disebut demikian. Kalau mati, ni cara orang-orang alim. Dia ajar demikian. Kemudian orang alim, dia tengok orang soleh, dia tengok orang-orang lain dapat nikmat, dia akan sebut, itu nikmat dia bukan nikmat saya. Tak. Orang tanya dia, tak dengki ke? Tak ada dengki-dengki, tak ada. Semua ni nikmat ni Allah dah susun dah. Allah dah bagi dah dalam hidup setiap di kalangan kita. Orang ni Allah bagi banyak ni, orang ni banyak ni. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada dia. Bila Allah dah bagi dah nikmat-nikmat yang tersendiri dalam hidup ini, maka selayaknya nikmat-nikmat ni tak perlu didengki. Kenapa dia? Kerana Allah yang bagi. Bila Allah yang bagi, nak dengki apa dalam hidup? Pada diri kita. Lalu dalam keadaan sedemikian rupa, kita ni ingat, aku bila mati nanti, aku dapat nikmat jauh lebih besar daripada apa yang aku dapat sebelum daripada ini. Ini dipanggil, menjadikan diri kita ni, menjadikan dalam hidup kita ni, jauh daripada kedengkian. Tu di antara sebab.
Kemudian sebab yang ketujuh, kenapa kita diajar supaya ingat pada kematian ini, menjadikan diri kita zuhud terhadap dunia dan menjadikan kerinduan terhadap akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara diajar dalam Islam. Islam suruh bila kamu ingat pada mati, kamu jadi zuhud terhadap dunia. Mana dunia apa sangat dalam diri kita. Segala apa yang Allah bagi di atas dunia ni bonus je semua. Tapi yang kita pula jadi rindu terhadap akhirat. Kalau tuan-tuan rajin kan, tuan-tuan baca kitab ni apa dia, syurga ganjaran terindah. Saya nak tunjuk, kalau tuan-tuan rajin saja, tuan-tuan baca kitab ni, syurga ganjaran terindah, yang saya tulis di antara dalam kitab ini, saya telah tulis tentang cerita-cerita tentang mengenai bagaimana suasana dalam syurga Allah. Tuan-tuan baca kitab ni, rasa terawang-awangan dalam syurga Allah. Allah nikmatnya syurga Allah, syukurnya syurga Allah. Ini saya dah karang kitab tulis cerita tentang, insya-Allah kalau Allah bagi kesempatan pada kita cerita tentang bagaimana nikmat-nikmat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ini sebab Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad bin Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman meriwayatkan hadis daripada Rabi' bin Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian itu mendorongkan seseorang bersikap zuhud di dalam dunia. Rasulullah sebut demikian. Cukuplah kematian itu mendorong seorang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut tadi, bila kita ni ingat mati, kita jadi rasa dunia ni tempat tumpang je. Tempat kita menumpang je. Saya ulang banyak kali. Kita dengan pasangan hidup kita kan, isteri kita ni, bila kita ada isteri, misal contohnya, isteri kita ni kita tumpang je, rasa kasih sayang sekejap. Seorang isteri dengan suami dia, sama juga, dia tumpang je. Dia tak boleh direct. Rasa sayang, cinta tu direct, tak boleh. Dia kena sebut, ana uhibbuki fillah. Aku mencintai kamu kerana Allah. Itu cara demikian. Bila begitu, kita atas dunia dengan anak-anak ni, Allah bagi pinjam je. Sekejap je Allah bagi pinjam. Lepas pada kita menghadap depan Allah, kita tak berjumpa dah. Yang disebut dengan kecuali semua jalan ke syurga Allah. Ini baru kita rasa dunia ni kita tak rasa nak tamak. Tengok orang lain rumah besar, kereta mewah, orang lain kedudukan, kita kata tu nikmat dia, bukan nikmat saya. Bukan nikmat saya. Allah bagi nikmat untuk saya tersendiri. Manakala kita terhadap akhirat, saya rindukan akhirat. Jadi pada diri kita ni, ya Allah, aku ni kalaulah dapat akhirat lah, dapatlah duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronoknya ya Allah. Dalam hidup kita ni, pada diri kita ni, kita sentiasa, ya Allah, kalaulah aku boleh laju je atas titian sirat, zoom, laju atas titian sirat. Kita ni terfikir dalam hidup kita ni, kalaulah aku ni melayang suratan amalan manusia tu di padang mahsyar tu, aku dapat tangan kanan, ya Allah. Dapat tangan kanan. Allah nikmatnya waktu tu. Bila kita di hadapan manusia ramai, khalayak ramai manusia ni sendiri, kitanya dalam keadaan yang bagaimana? Pada diri kitanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil nama kita. Jemput nama kita, panggil Ahmad Dasuki misal contohnya. Mari untuk minum air di Telaga Kausar. Allah nikmatnya para hadirin sekalian. Kenapa dia? Dunia ni hanya tempat tumpangan dan pinjaman. Dunia ni tak usah tamak lah. Takat mana pun kita ada, benda apa pun yang kita ada, semua ni kita tak bawa, kecuali amalan je yang kita bawa masuk dalam kubur. Bila ingat pada mati, Allah tak nak lah aku, ya Allah, banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kan, penat pula nak jawab depan Allah. Kita ada kenderaan 2 buah je. Allah tanya terus, kenapa kenderaan kamu sampai 2 buah? Kenapa kenderaan kamu sampai 4 buah? Bagaimana diri kamu di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, persoalan-persoalan ini akan datang. Tanya terus, rumah kamu berapa? Tanah kamu berapa? Pakaian kamu berapa? Semua ni jawab. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, yang ke-8, bila kita ingat pada kematian ini, menyebabkan semua musibah tersebut menjadikan keringanan pada diri kita.
Bila kita ingat pada kematian, semua musibah jadi rasa ringan. Itu kelebihan orang yang ingat pada kematian ini. Disebut Ka'ab pernah menuturkan, barang siapa yang mengenal kematian, segala musibah akan terasa ringan bagi diri dia. Siapa-siapa yang diingat pada mati, semua musibah-musibah dalam hidup dia, ujian-ujian ni jadi ringan je. Tak ada masalah lah, ya Allah. Ni sekarang ni kita ni kan kena musibah ni. Walaupun kita kena musibah, tapi kita rasa ringan. Alhamdulillah, aku walaupun begini pun keadaan aku. Yang kena dia rasa ringan, yang tak kena rasa ringan juga. Kenapa? Kerana lepas badan ni kita akan berjumpa mati. Mati ni beratur je, sedang beratur. Di kalangan kita ni sedang beratur menunggu giliran untuk dipanggil menghadap depan Allah. Ada pun orang yang dipanggil dengan cara COVID-19, ada orang dipanggil dengan cara apa dia? Kena serangan jantung. Ada yang kita baca dalam surat khabar macam-macam gaya. Ada polis yang jaga kan, yang jaga jalan raya kerana COVID-19. Rebah, pengsan, darah tinggi, naik. Kemudian menghadap depan Allah. Demikian mudah-mudahan Allah rahmati kepada polis tersebut. Dalam keadaan sebegini, nak sebutnya gambaran bagaimana di kalangan kita apa saja musibah yang kena pada kita bila kita ingat pada mati jadi ringan. Ringan je terus pada diri kita dalam hidup kita ni. Ini yang ke-8 disebutnya kelebihan orang yang ingat pada mati. Kemudian yang ke-9, bila kita ingat pada kematian ini, menjadikan dunia ini semakin mengecil dibandingkan dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, semakin membesar. Ibnu Abi Ad-Dunya mengisahkan bahawa Al-Hasan pernah berkata, tidaklah seorang hamba memfokuskan hatinya untuk mengingati kematian, melainkan akan dijadikan dunia ini kecil baginya. Siapa-siapa yang dia fokus terhadap cerita tentang mengenai mati, diri dia ke, keluarga dia ke, dan siapa ke, yang dia fokuskan demikian, dia akan jadikan dunia ni jadi nampak kecil je dalam hidup dia. Tak rasa besar pun pada diri dia. Dan dijadikan mudah baginya semua yang dialami di dalam hidup di dunia ini sendiri. Ini kelebihan. Siapa yang ingat pada mati, dunia ni jadi kecil. Yang besar apa dia? Akhirat. Aku tak kira dunia ni. Orang pangkat besar macam mana pun, tak adalah pada diri kita. Orang berbintang-bintang di dada dia, tak ada apa pun pada diri kita. Yang besar ialah akhirat Allah. Macam mana di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni yang menyebabkan dunia ni jadi kecil. Tak rasa besar dunia ni, tak rasa luas. Yang luas ialah akhirat. Manakala dunia jadi kecil dan sempit pada diri seorang tersebut. Kemudian yang akhir sekali, siapa yang mengingati kematian, dia akan menjadikan kelembutan kepada hatinya. Hati kita ni akan jadi lembut. Ingat terhadap mati, di antara nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ialah melembutkan hati di kalangan kita. Sebagaimana Sofiyah mengatakan bahawa ada seorang wanita yang mengeluh tentang kekerasan hatinya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang perempuan, dia mengeluh terhadap bagaimana keadaan kerasnya hati dia kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lantas mengatakan, Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa perbanyakkanlah mengingati kematian, nescaya ia akan dapat melunakkan hati kalian. Disebut demikian. Banyakkan ingat pada mati. Bila kamu banyak ingat pada mati, bila sebut demikian, dia akan melembutkan hati di kalangan kita. Hati kita ni kan, nak tahu keras tak keras, tengok kita baca Quran macam mana. Tuan-tuan baca Quran, saya baca Quran, boleh mengalir tak air mata? Ada orang kita dengar Quran, dengar orang baca Quran pun tak mengalir mata. Dia sendiri baca Quran pun tak mengalir mata. Dengar lagu Hindustan, mengalir tu air mata. Tu ada di kalangan kita demikian. Dengar je lagu-lagu Hollywood dan sebagainya, mengalir mata. Padahal lagu-lagu tersebut mereka tak faham pun. Kalau mereka buat alasan, Quran tak faham, Ustaz, yang menyebabkan saya ni jadi macam ni, kita jawab balik. Habis tu lagu-lagu macam tu kamu faham ke? Kenapa yang kita tak boleh mengalir mata? Bila kita baca ayat Quranul Karim, tanda kerasnya hati. Kenapa kita payah bangun tahajud malam? Kerana kerasnya hati. Kenapa kita jadi kedekut dalam hidup kita? Kerana kerasnya hati. Nak suruh lembut hati kita ni apa dia? Pergi, jangan sekali pergi ke kubur. Diri di atas kubur tu, tengok suasana kubur. Bagaimana keadaan menyebabkan meremang bulu roma kita ni. Bagaimana keadaan mereka-mereka yang dihadapkan di hadapan Allah.
dalam keadaan mereka membawa amalan-amalan mereka di saat mana sebelum daripada ni mereka orang yang berkuasa. Di saat sebelum daripada ni mereka kedudukan mereka tinggi dan mereka mempunyai tahta. Di saat sebelum daripada ni mereka mempunyai suara di kalangan mereka. Tapi bila mereka masuk dalam kubur, senyap-sunyi je kubur mereka. Di saat mana mereka membawa amalan-amalan untuk menghadap depan Allah. Lembutlah hati kita. Dulu kan orang dalam kubur ni kan, dulu kita kata dia ni kan dulu prima donna di kalangan kita. Di kalangan kita ada yang sebut dia ni dulu seorang jutawan. Dia ni dulu seorang yang rupawan di kalangan keluarga bangsawan. Tapi sekarang bila masuk dalam kubur, hati kita ni pun pandang pada diri kita. Ya Allah, jadikanlah kubur aku nanti ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur aku di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Para penonton yang dihormati sekalian, ini di antara tajuk yang kita bicarakan pada malam ini dan insya-Allah kita akan meneruskan dalam perbincangan kita ini dalam siri Mau'izah Hasanah. Malam besok kita akan cerita tajuk yang lain pula. Tajuk-tajuk yang besar pula untuk kita nak sampai pada bagaimana melalui sakaratul maut dan apa yang bersama dalam di seketika di antara maghrib dan isyak insya-Allah. Saya akan berterusan dalam suasana ini insya-Allah dan kita akan belajar dan belajar untuk perjalanan untuk menghadapi saat kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak jawab sikit pertanyaan. Ustaz, saya mula merasai rasa cinta dan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana mendengar ceramah-ceramah ustaz. Semoga istiqamah daripada kunina. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan keadaan sedemikian rupa. Dan ada sahabat-sahabat yang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajiji ammiji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian juga dalam YouTube. Saya baca dalam YouTube ni, saya dapati sahabat-sahabat yang bagi salam, Assalamualaikum semua. Kita jawab Waalaikumsalam. Fauzi Ji. Demikian juga sahabat-sahabat yang bersyukur pada Allah di atas nikmat-nikmat. Muhammad Saiful Nizam Idris, Alhamdulillah, yang ditulis dalam tulisan-tulisannya. Demikian juga sahabat daripada Qalbun Syakirun. Terima kasih di atas ilmu ustaz, halalkan ilmu yang diberi. Saya sebut ni bukan ilmu saya yang Allah anugerahkan pada melalui saya saja. Ilmu tuan-tuan dapatkan manfaat yang baik ini sendiri. Masuk dalam Instagram, ustaz, sejak arwah ayah saya pergi, kenapa saya selalu dapat bayangan rumah runtuh dan jalan yang ganap daripada babyku ini sendiri. Bayangan tu gangguan kalau bayangan, tapi kalau mimpi, kalau kerap sangat mimpi, itu tanda-tanda yang kalau kita harap supaya kita banyakkan lagi berbuat kebaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia ni dengan cara macam mana bersedekah di jalan Allah dan sebagainya. Ini dalam hidup kita ni. Amirul Razi disebut, terima kasih Ustaz atas perkongsian, moga bermanfaat untuk kita semua. Tu dalam Instagram tulis demikian. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang tulis banyak, yang tulis tersebut, terima kasih di atas berkongsi. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat daripada negara mana ni sebut kalimah-kalimah yang baik tersebut. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Ni rahmah tulis Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah bagi kebaikan berterusan pada kita. Daripada A10 Samsung, Assalamualaikum Ustaz, Kak suka dengar Ustaz beri syamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan berterusan pada diri kita. Ustaz, doakan saya berjaya dunia dan akhirat. Kita sama-sama berdoa. Muhammad Izwan, Muhammad Sufi, doakan saya juga. Mudah-mudahan semua di kalangan kita ni diberi peluang oleh Allah untuk dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Daripada Bulia Enterprise. Bulia Enterprise disebut di Pulau Langkawi sekarang hujan. Alhamdulillah, rahmat Allah yang mencurah-curah yang sedang turun di Pulau Langkawi. Saya dipahamkan di Pulau Langkawi lama dah tak hujan, kering kontang dah. Saya datang baru-baru ni, saya dapati bahawa di Pulau Langkawi dalam keadaan kering, tanah-tanah lama tak hujan. Alhamdulillah lah kalau malam ini hujan lebat. Moga Allah rahmati keadaan perjalanan ini sendiri.
Kemudian demikian juga sahabat-sahabat yang lain sebut amin ya rabbal alamin daripada Az-Zahra sebut demikian. Kemudian alhamdulillah Pulau Langkawi clear, hafizah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuk saya. Sentiasa bercita-cita sebenarnya Pulau Langkawi itu agar sebelum daripada ni orang nampak pulau tersebut pulau pelancongan di Pulau Langkawi, kerana dia ada 99 pulau yang cantik di Pulau Langkawi. 99 pulau ni kalau kita letak satu nama Allah, 99 nama Allah. Dan saya harap di Pulau Langkawi ni satu hari nanti anak-anak yang soleh yang lahir dengan hafalan Al-Quran, kami bangunkan Ma'had Tahfiz di Pulau Langkawi. Kami bangunkan di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu. Saya bangunkan di tepi jalan nak masuk ke Datai di Pulau Langkawi tu, dan kami bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz. Saya cita-cita saya agar penduduk-penduduk di Pulau Langkawi ini hantar anak masing-masing menghafal Quran. Hantar. Dan sekarang masih lagi saya sedang bina prasarana di sana. Saya harap supaya penduduk Pulau Langkawi jangan segan silu untuk nak hantar anak kalian. Ada yang sebut dia kata mahal yuran dan sebagainya. Tak, sebenarnya bukan isu yuran. Datang dahulu hantar anak-anak kalian. Kalian yang nak anak-anak kalian menghafal Quran, kita susun dengan cara yang baik. Kemudian lepas pada tersebut, anak-anak ni kita harap supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang terbaik. Saya datang ke Pulau Langkawi, saya bangunkan bangunan dan juga kita beli tanah dan kita wakafkan balik. Dan ada seorang ibu yang mewakafkan tanah tersebut. Dia wakafkan separuh dan kita bayar separuh. Dan ibu tu dalam bulan Ramadan pada tahun yang lepas, 2 tahun yang lepas, menghadap di hadapan Allah di atas wakaf tanah tersebut. Terima kasih sekali lagi. Kemudian Muhammad Azwan Hashim, Assalamualaikum Ustaz. Kalau hati takut mati sebab fikirkan banyak hutang belum mampu dilunaskan, takut bermasalah di akhirat nanti, macam mana nak buat Ustaz? Ni masalah hutang dipanggil. Dia takut mati itu kerana hutang yang ada. Doa pada Allah. Baca tiap-tiap pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni doa ni Rasulullah sebut 4. Rasulullah sebut Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hari-hari itu baca doa-doa macam ni. Mudah-mudahan kita terlepas daripada hutang-hutang yang kita lakukan dalam hidup kita ni, sehingga kan kita rasa nikmat untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat tanya, kenapa tabligh berkemungkinan Allah ingin mengingatkan kita umat Islam khasnya di Malaysia yang tidak menghormati, menghina umat Islam khasnya di Malaysia. Hentikan merendah-rendahkan umat bukan Islam. Kerana kita umat Islam disuruh untuk menyampai ataupun bertabligh. Ya. Kita sebut, kita tak perlu nak menghina di antara satu sama lain. Cuma kita nak minta supaya di kalangan kita dalam keadaan sebegini, boleh jadi Allah nak tunjuk orang-orang yang soleh. Yang sebenarnya Allah nak tunjuk inilah orang-orang yang baik-baik, yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah matikan orang-orang ni ada sebab. Kadang-kadang kalau Allah matikan orang soleh ni, kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda bagaimana dunia ini semakin berakhir, Allah matikan orang soleh. Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Disebut dalam hadis Rasulullah, Allah tak cabut ilmu ni daripada dada kita mengejut gitu, tidak. Tapi Allah matikan alim ulama. Boleh jadi di kalangan orang-orang tabligh ni ada hikmah kenapa Allah tunjukkan mereka ni. Kalau kita baca dalam tulisan-tulisan di kalangan nurse dan sebagainya, dia kata, kami ni rasa macam tak sampai hati tengok orang-orang yang berjubah putih, solat dan sujud pada Allah. Disebut demikian. Orang yang baik-baik, cakap elok-elok, lemah lembut dan sebagainya. Ini cara dakwah. Allah nak dakwahkan pada satu kaum, kadang-kadang Allah matikan orang-orang yang tertentu. Kadang-kadang Allah jadikan ujian dalam keadaan sebegini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikanlah untuk kita semua. Terima kasih. Ramlah Alias minta supaya kita doakan Mak Mardiah binti Awang, ayah Ilyas binti Muhammad Hashim, supaya sembuh daripada penyakit yang diderita itu dan istiqamah dengan Islam. Samalah kita pakat-pakat doa, termasuk dengan doa-doa yang
yang baik di kalangan kita ni, doa-doa orang yang saleh. Mari mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita bersama dalam kita melalui suasana yang sebegini. Terima kasih sekali lagi para hadirin sekalian. Sekali lagi saya nak sebut sebelum kita baca doa ni, kami masih lagi membuka ruang untuk sahabat-sahabat yang ingin mengimpak nasi bungkus. Dan hari ni saya post dalam fanpage saya tadi, ialah kita nak buat kit makanan, bantuan makanan. Nasi bungkus ni kita tetap jalankan. Hari ni sebanyak 500 bungkusan nasi telah kita agihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, yang tak ada makanan, yang tak masak dan sebagainya. Termasuk kita bagi pada pihak pasukan keselamatan, nurse dan sebagainya di hospital-hospital dan sebagainya. Alhamdulillah, saya dapati jemaah yang memberi ini, jemaah yang memberi ini kita sampaikan dengan cara yang baik sampai pada mereka ini sendiri. Dan besok, mulai daripada besok kita nak bagi dalam bentuk RM50 satu bekas. RM50 satu bekas untuk kita nak bagi beras, lauk-lauk dan juga tepung gandum dan minyak dan sebagainya. Kita nak bagi pada orang-orang yang mereka boleh masak kat rumah mereka. Kita hantar sumbangan-sumbangan demikian. Sama juga tuan-tuan bank-inkan ke Matan Center. Kemudian tuan-tuan mula terus maklumkan kepada Ustazah Emma ini 0139061204. Ini satu cara lah. Yang keduanya, saya masih lagi sebut tentang susu kambing ni. Susu kambing dan juga kurma ajwah. Kurma ajwah ni kita dapat daripada Madinatul Munawwarah, di mana kurma ajwah ni tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan minum air susu kambing campur dengan kurma ajwah ni. Makan kurma ajwah lah. Rasulullah sebut setiap pagi kalau kita makan 7 biji pagi lam yadurru zalikal yaum samun wala sihrun, maka tidak akan bawa mudarat sihir dan juga yang disebut dengan sihir dan juga racun pada seorang. Ada sahabat yang tanya, mesti kurma ajwah ke Ustaz? Tak semestinya kurma ajwah. Ada alim ulama kata kurma pun tak apa dah 7 biji setiap pagi. Kurma-kurma yang betul ini sendiri. Tuan-tuan yang nak pada susu kambing dan juga kurma ajwah ni, tuan-tuan boleh terus ke Matan Bis, talian 019 258 2293. 258 2293. Tuan-tuan boleh terus pada keadaan demikian. InsyaAllah mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma kshfi anna al bala wal waba khususan COVID-19. Allahumma kshfi anna al bala wal waba. Allahumma kshfi anna al bala wal waba. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi dhikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma barik lana bi syahri sya'ban wa ballighna bi syahri ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba